Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah anda tentang at-tasyabuh dan al-ikhtilaf di dalam Al-Quran ini? Tasyabuh itu persamaan dan ikhtilaf itu perbezaan. Jadi apa yang dimaksudkan dengan persamaan dan perbezaan ini? At-tasyabuh dan al-ikhtilaf dalam Quran bermaksud penggunaan kalimat atau lafaz-lafaz yang berbeza tapi digunakan pada cerita yang sama ataupun pada tempat yang sama. Seperti di dalam surah Al-Hajj ayat yang kelima, Allah telah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa taral arda hamidatan. Dan di ayat yang lain pula Allah telah menyebutkan di dalam surah Fussilat ayat yang ke-39, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayati annaka taral arda khashi'atan. Jadi apa yang kita boleh lihat ialah kedua-dua ayat ini secara asasnya menerangkan keadaan bumi selepas dibangkitkan. Namun penggunaan lafaz yang berbeza telah menyebabkan ayat ini dilihat dari konteks yang berbeza. Yang mana hamidatan menunjukkan suasana kebangkitan, suasana kehidupan manusia selepas dibangkitkan. Gambaran bumi sebagai tidak bernyawa. Kemudian turunnya air hujan menyebabkan tumbuh-tumbuhan dapat tumbuh di muka bumi ini. Manakala khasyiatan pula menunjukkan suasana ibadat, khusyuk dan sujud kepada Allah yang lebih sesuai dengan gambaran bumi sebagai merendahkan diri. Contoh yang kedua, perbezaan perkataan sahirun dan saharun. Di dalam surah Al-A'raf ayat ke-112, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya'tuka bikulli sahirin alim. Dan di ayat yang seterusnya Allah telah menyebutkan di dalam surah Asy-Syu'ara ayat ke-37, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya'tuka bikulli saharin alim. Dua-dua ayat ini menceritakan tentang peristiwa Nabi Musa AS dan Fir'aun, yang mana ketika itu Fir'aun mengarahkan tentera-tenteranya untuk mencari ahli-ahli sihir dari negara-negara lain untuk melawan Nabi Musa. Jadi sahir merupakan isim fa'il yang terbina atas wazan fa'il. Maksud sahir adalah seorang sihir yang biasa mengamalkan sihir. Manakala sahar ini pula merupakan sirah mubalaghah yang terbina atas wazan fa'alun, yang mana sirah mubalaghah ini menunjukkan maksud yang kuat, yang lebih. Jadi maksud sahar di dalam ayat ini menunjukkan bahawa ahli-ahli sihir yang dipanggil itu adalah ahli-ahli yang hebat, yang profesional, yang mahir dalam bidang sihir, yang mana bagi pihak Fir'aun mereka pasti bahawa ahli-ahli sihir ini akan mengalahkan Nabi Musa, sedangkan yang berlaku adalah sebaliknya. Baik, Assalamualaikum. Saya Muhammad Fikri dan saya akan membandingkan kalimah butunihi dan butuniha di dalam Al-Quran. Baik, dalam surah An-Nahl Allah berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min bayni farthin wa damin labanan khalisan sa'iran lisyaribin." Dalam surah Al-Mu'minun Allah berfirman, "Inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butuniha wa lakum fiha manafi'u katsiratun wa minha ta'kulun." Baik, seperti mana yang anda dapat lihat di sebelah sini, pada ayat yang pertama, kalimah butunihi menggunakan domir muzakkar yang membawa maksud sedikit ataupun jumlah yang kecil untuk menunjukkan sebilangan kecil daripada Al-An'am, iaitu dari jenis betina. Kerana ayat ini ingin menceritakan tentang manfaat susu yang kita dapat hanya daripada jenis betina sahaja. Manakala pada ayat yang kedua, kalimah butuniha menggunakan domir muannas yang membawa maksud banyak untuk menunjukkan Al-An'am itu secara keseluruhan, baik dari jantannya, betinanya, kecil atau besar, kerana ayat ini ingin menceritakan tentang segala manfaat yang kita dapat daripada Al-An'am itu sendiri. Seterusnya saya akan membandingkan ayat udkhulu hadhil qaryah fakulu dan ayat udkhulu hadhil qaryah wakulu. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Dalam surah Al-A'raf Allah berfirman, وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَاتِكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. Baik, seterusnya mari kita lihat perbezaan dua ayat ini. Seperti mana kita dapat lihat pada ayat yang pertama, arahan untuk makan
adalah susulan selepas perintah untuk masuk ke dalam Korea. Dan fa pada kalimah fakulu merupakan fa at-tartib ataupun urutan dan fa at-ta'qib. Manakala pada ayat yang kedua tidak disebut perintah untuk makan secara terus, melainkan diperintahkan untuk menetap dahulu di dalam Korea. Okey, baik. Kemudian kita beralih kepada perbezaan kalimah dalam surah An-Naml dan juga surah Al-Qasas. Baik, untuk surah An-Naml didatangkan kalimah sa'atikum, manakala surah Al-Qasas didatangkan dengan la'alli atikum. Jadi apa perbezaan antara sa'atikum dan juga la'alli atikum? Untuk sa'atikum didatangkan dengan sa ataupun singkatan kepada saufa yang bermaksud at-taukid ataupun ketegasan. Manakala la'alli atikum didatangkan dengan kalimah la'alli bermaksud dengan at-taraji ataupun harapan. Jadi perbezaan antara kedua-dua ayat ini, jika kita melihat kepada maksudnya, sesungguhnya aku melihat api, aku kelak akan membawa kepadamu khabar daripadanya, atau aku membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Jadi kita dapat lihat di sini sa'atikum bermaksud ketegasan, di mana Nabi Musa berkata kepada keluarganya, aku akan membawa khabar dan aku akan membawa kepadamu suluh api supaya kamu dapat berdiam. Untuk surah Al-Qasas, kita melihat kepada la'alli atikum, yang mana Nabi Musa berkata bahawa aku berharap bahawa aku akan mendapat perkhabaran ataupun aku dapat membawa api kepada kalian. Jadi dapat kita lihat perbezaan antara surah pertama dan surah kedua, bahawa surah pertama merujuk kepada at-taukid, iaitu bersama sin, saufa, manakala ayat kedua merujuk kepada at-taraji ataupun harapan. Jadi itu sahaja perbezaan untuk kedua-dua ayat ini. Saya Muhammad Aizul Akmal bin Ahmad Sufyan. Jadi saya akan meneruskan perbincangan dalam bab al-ikhtilaf wa tashabuh dalam Al-Quran. Jadi saya akan mendatangkan dua contoh. Yang pertamanya adalah imbajatas dalam surah Al-A'raf dan infajas dalam surah Al-Baqarah. Persoalannya, adakah kedua ini membawa makna yang sama? Ya, pada asasnya ia membawa kepada makna air yang keluar daripada suatu tempat ataupun air yang terpancut keluar. Tapi secara terperincinya ia membawa kepada perbezaan makna. Yang pertamanya, imbajas itu adalah air yang keluar daripada suatu tempat yang sempit, manakala infajas pula ialah air yang keluar daripada suatu tempat yang luas. Yang keduanya adalah imbajas ini adalah di tahap permulaan, yang mana air yang keluar itu memerlukan kepada tekanan yang besar dan ia menghasilkan air yang sedikit, manakala infajas pula ialah air yang keluar itu tidak memerlukan tekanan dan air yang dihasilkan adalah lebih banyak. Kesimpulan di sini adalah imbajas ini adalah di tahap permulaan dan menghasilkan air yang lebih sedikit, manakala infajarat pula adalah natijah ataupun tahap yang seterusnya dan ia menghasilkan air yang lebih banyak. Jadi contoh yang kedua adalah naghfir lakum khatayakum dan naghfir lakum khati'atikum. Jadi khatayakum dalam surah Al-Baqarah ini iaitu jamak taksir, menunjuk kepada kathrah, iaitu banyak. Dan khati'atikum dalam surah Al-A'raf ini pula adalah jamak muannas salim, menunjuk kepada killah, iaitu sedikit. Jadi kedua perkataan ini bertepatan dengan maksud ayat yang mana dalam surah Al-Baqarah, iaitu bermaksud kemuliaan, yang mana Allah mengampunkan kesemua dosa-dosa Bani Israel itu. Yang mana yang kedua pula adalah bermaksud rasa marah Allah ataupun Allah akan menurunkan azab kepada mereka, yang mana Allah akan mengampunkan sedikit daripada dosa-dosa mereka. Baiklah, saya ni Muhammad Hakimi dan saya akan sambung dengan dua lagi contoh berkaitan dengan at-tashabuh wal ikhtilaf fil Quran. Jadi contoh yang pertama dalam surah Al-Qasas ayat ke-32. Fadhanika burhanani min rabbika ila fir'auna wa mala'ih. Manakala surah An-Naml ayat ke-12. Fi tis'i ayatin ila fir'auna wa qaumih. Terdapat perbezaan pada penggunaan kalimah burhanani dan juga fi tis'i ayatin. Kedua-dua ayat menceritakan tentang Nabi Musa perlu berhadapan dengan Fir'aun. Tetapi dalam surah Al-Qasas ini, Nabi Musa perlu berhadapan dengan Fir'aun dan juga para pembesarnya, wa mala'i. Maka
cukup dengan hanya 2 bukti, iaitu burhanan, 2 mukjizat kekuasaannya. Okey. Tapi berbeza dengan An-Namlu, fi tis'i ayatin digunakan kerana Nabi Musa perlu berhadapan dengan Firaun dan juga kaumnya yang lebih ramai. Maka tidak cukup dengan 2 bukti, didatangkan bersamanya tis'i ayatin, 9 bukti kenabiannya. Kerana bilangan yang lebih ramai dan juga menunjukkan kekuatannya sebagai seorang pembawa risalah. Jadi di sinilah perbezaan antara kedua-dua ayat ini. Seterusnya dalam contoh yang berikutnya, kita lihat dalam surah Al-Baqarah ayat ke-80 digunakan kalimah ayyaman ma'dudah. Berbeza dengan Ali Imran ayat ke-24 ini ayyaman ma'dudat. Mengapa terjadi perbezaan ini? Dalam ayat pertama tadi Al-Baqarah ini, ayam jamak untuk yang tidak berakal bertemu dengan ma'dudah, iaitu kalimah mufrad muannas. Dan apabila ini berlaku, ayyaman ma'dudah merujuk kepada bilangan hari-hari yang lebih banyak. Okey, jamak yang tidak berakal bertemu dengan mufrad muannas membawa maksud lebih banyak. Jika hendak dibandingkan dalam surah Ali Imran, ayyaman ma'dudat, bilangan hari tersebut lebih sedikit berbanding dengan yang tadi. Mengapa? Dalam surah Al-Baqarah ini diceritakan bahawa siksaan neraka kepada golongan manusia ini lebih banyak harinya berbanding dengan golongan dalam surah Ali Imran, kerana dosa yang dilakukan oleh mereka ini lebih banyak jika hendak dibanding bezakan antara kedua-duanya. Jadi saya rasa itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih.